Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari sekalian. 弟兄姐妹们早安！ Selamat mengikuti ibadah pagi di Gereja Reform Injili Indonesia Kemayoran. 欢迎参加印尼归正福音教会总堂的主日崇拜。 Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan kita akan persiapkan diri untuk masuk di dalam fotum. 会众请起立，我们预备心来进入今天的崇拜会。 Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah kelaskan hatimu seperti dalam kegeraman. 经上说：“你们今日若听他的话，就不可因着心像惹他发怒的日子一样。” Ibadah kebaktian umum pagi ini dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. 今天早上的崇拜会是奉圣父、圣子、我们的主耶稣基督以及圣灵的名来开始的。 Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian nomor 1, Hai Masyurkanlah. 我们唱诗第一首的诗歌《属主众仆人》。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan. 主，我们谢谢你给我们的恩惠， Bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ibadah pada pagi hari ini yang Tuhan perkenankan. 我们谢谢你今天早上给我们机会，可以在这个地方敬拜你。 Bersyukur dan berterima kasih kami diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambamu, Pendeta Stephen 我 Tong. 们也谢谢你今天早上可以再次听到你的话语，由唐纯牧师所传讲的。 Firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi jalan kami. 你的道将成为我们脚前的灯，路上的光。 Firman Tuhan yang suci, firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang kekal, dan firman Tuhan yang akan terus mengisi hari-hari kami ke depan. 你的道是圣洁的，是永恒的，是要继续不断的来填满我们的生命。 Persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan-Mu. 求主你预备我们的心思意念来领受你的话语。 Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, baik secara online maupun offline. 我们为着那些不能够参加今天早上崇拜会的弟兄姐妹们祷告，不论他们是在线上的或者线下的。 Karena Tuhan sendiri akan terus memberikan mereka penghiburan dan kekuatan
di dalam melewati hari demi hari mereka. 当然，上帝继续不断的赐给他们力量和安慰，让他们每一天都可以安然度过他们的日子。 Firman Tuhan lah yang akan terus memberikan hikmat dan bijaksana pada mereka di dalam menjalankan hidup mereka ke depan yang semua adalah pilihan. 你的道将成为让他们有智慧来过他们的生活。 Kiranya mereka akan memilih hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, 但愿我们每个人的生活能够讨主你的喜悦，能够合神的心意， hidup yang memuliakan Tuhan. 也可以荣耀你的名。 Bila belas kasihan pertolongan kepada kami semua Tuhan, 主啊，求主你再次怜悯我们， untuk terus bersandar kepada Tuhan di dalam menjalani hidup kami ke depannya. 可以继续不断的依靠你的怜悯，依靠你的支持来度过我们的余生。 Terima kasih Tuhan, 主，谢谢你。 kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, 我们祷告是奉你的独生子耶稣基督的名， Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 我们永活的救赎主。 Amin. 阿门。 Jemaat silakan duduk. 会众请坐。 Mari kita nyanyikan pujian nomor 2, Kasih Allah. 我们唱是第2首的诗歌《上帝之爱》。 Kasih Allah, Kau Allah, pimpinan setia, Tuhan, Tuhan 最高，高过诸高天，慈爱最深，善意深远，是做犯罪，做人是爱念，用皮作衣给他穿，眼角罪人。 又接近他们最前，上帝的爱圣洁又丰盛，不羡慕良又笑纳，恩根到爱永远不止息，上头天使常作颂，残废的人转梦自爱念，上得全体。 Mari kita membuka Alkitab kita. 我们打开圣经， Kita akan membaca Alkitab secara pertanggapan. 我们要一起读圣经。 Kita akan membaca dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian membaca dalam bahasa Mandarin. 我们先一起用印尼文读，然后再来一起用中文读。 Mimbal akan membaca ayat yang ganjil, jemaah membaca ayat yang genap. 讲台将读单数节，然后会众读双数节。 Mari kita membuka Alkitab kita, Yesaya 55 ayat 6 sampai 12. 我们翻开以赛亚书第55章第6节到第12节。 Yesaya 55 ayat 6 sampai 12. 以赛亚书第55章第6节读到第12节。 Mimbar akan membaca ayat yang genap, kemudian Bapak dan Ibu membaca ayat yang ganjil. 讲台要读双数节，然后会众读单数节。
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. 恶人 Baiklah 当 orang 离弃 fasik 自己的 meninggalkan 道路， jalannya, 唯一的 dan 人 orang 当 jahat 弃掉 meninggalkan 自己的意 rancangannya. 念，归向 Baiklah 耶 ia 和 kembali 华， kepada 耶和华 Tuhan, 就必怜 maka 悯 dia akan 他。当 mengasihaninya. 归向我 Dan 们的 pada 上 Allah 帝，因 kita, 为上帝 sebab 必 ia 广 memberi 行 pengampunan 赦 dengan 免。 limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. 天怎样高过地， Tingginya langit 照 dari 样我的 bumi, 道路高 demikian 过你 tingginya 们的道 jalanku 路， dari 我的 jalanmu, 意念 dan 高过你 rancanganku 们的 dari 意念。 rancanganmu. Sebab 一切 seperti 诸天 hujan 而 dan 下，并 salju 不返 turun 回， dari 却 langit 滋润 dan 地 tidak 上， kembali ke 使 situ, 地上发 melainkan 芽结 mengairi 实， bumi, 使撒种的 membuatnya 有种， subur 使要 dan 吃 menumbuhkan 的有粮。 tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 我口所出的 Demikian 话 firmanku 也 yang 必如 keluar 此， dari 绝 mulutku, 不突 ia 然 tidak 返 akan 回， kembali 只要 kepadaku 成就 dengan 我所喜 sia-sia, 悦的， tapi 在 ia 我 akan 发他去 melaksanakan 成 apa yang 就，世 kukehendaki 上必然 dan akan 亨通。 berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, 你们 kamu 必 akan 欢欢 berangkat 喜喜 dengan 而出 sukacita 来，平 dan 平 akan 安安 dihantarkan 蒙 dengan 引导。 damai. Mari kita membaca dalam bahasa Mandarin. 我们一起用中文来读。以赛亚书第55章第6节，我们就轮流来读。当趁耶和华可寻找的时候寻找他，向近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜惜他。当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。以雪从天而降，并不返回，却滋润地上，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。 Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. 这里告诉我们说，你们要欢欢喜喜的出去，有平安随着你们。 Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 读经到此， Mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 3. Tuhan, Kau kuperlukan. 我们唱诗赞美上帝。第3首的诗歌《时刻虚主》。 Ya 为时刻经历，就从安生，谁要人生之谜，主为我心，我心里我真心里，每时刻我心里望着。 随时是安慰，我来救你。两位是可惜的，你我亲近，我对我来说是我的人生，父亲。 每
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan kamu. 是的，主啊，随时随刻、每时每刻我们都需要你。 Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. 你把真正的平安赐给我们。 Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi dalam Kristus. 主内，亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Ada beberapa warta yang akan sampaikan dari mimbar ini. 这里有几项的会务报告需要向大家报告。 Pertama adalah mengenai persekutuan doa pagi. 首先是晨祷会， Setiap minggu pagi jam 7 ada persekutuan doa pagi dan setiap hari Sabtu jam 7 pagi ada persekutuan doa pagi. 每星期日的早上7点有这个祷告会，再来就是礼拜六早上7点也有祷告会。 Berikutnya akan dilakukan ada PD STEMI pada hari Senin jam 6.30. 接下来就是这个星期一，下午7点有唐崇荣国际布道团的祷告会。 Dengan tema hidup yang berbuah 接下来主题是结果子的生命， yang akan dibawakan oleh Pendeta Tama. 将由Putra Tama 牧师证道。 Berikutnya setiap hari Kamis ada PA dan PD Jemaat Mandarin setiap hari Kamis jam 6 sore. 每星期四下午6点有中文堂的查经祷告会。 Berikutnya akan ada penayangan kembali Kapin Tegal 2016 yang oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. 然后礼拜六的7点将会播放全国信仰更新大会在登高的这个全国信仰布道会，由唐崇荣牧师所主讲的。 Berikutnya ada satu persembahan musik dari Chamber Music Society dengan tema The Open String Quartet pada hari Rabu ini jam 7 malam. 这礼拜三下午7点将有一队的这个弦乐四重奏的这个演奏。 Kemudian ada pemberkatan nikah gerejawi. 接下来就是我们教会的这个结婚祝福礼。 Saudara Willy Atmaja dan Saudari Miriam Budi Pramana. 是威利阿玛加弟兄与 Miriam Budi Pramana 姐妹的结 Pada 婚礼 tanggal 18 Februari jam 10 pagi. 将于2月18日早上10点进行。 Demikian pengumuman warta pada pagi hari ini. 这是今天早上的报告。 Jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan masuk dalam doa syafaat 星期六我们进入代祷事项， yang akan dipimpin oleh saudara kita Stephen Chai. 由柴鹏炎神学生来带领。 我们为3个事项来祷告。 Kita akan berdoa untuk 3 pokok doa. 我们先为3月份的全国信仰更新大会来祷告。 Pertama-tama kita berdoa untuk rencana Kapin yang akan diadakan di bulan Maret. 为着一切筹备的工作来向上帝交托。 Kita berdoa untuk setiap persiapan. 我们一同开声。 Mari kita berdoa. 主啊，我们为着接下来3月份全国信仰更新大会来向你仰望。主啊，祈求你能够继续使用你的仆人唐崇荣牧师，以及所有的真正忠心在侍奉你的同工们都仰望交托在你的手上。主啊，你预备3月份要去的各地，每一个要听着这道的人，每一个分堂能够预备筹备的工作都交托在你的手上。主啊，祈求你真的是借着我们的讲台信息的传讲，能够赐福到时候所听着这道的每一个人，使他们的心能够归向你，使他们能够渴慕你的圣道，也借着圣道，主啊，使自己的生命更加的成长。主啊，祈求你继续使用你的教会，能够将这个事工继续持续下去，使更多的分堂、更多的地方都能够蒙着你属天的恩典。祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。接下来，我们为着5月13日的人论讲座来祷告。 Dan kedua kita berdoa untuk seminar doktrin manusia yang akan diadakan pada tanggal 13 Mei. 为着筹备以及宣传的工作来祷告， Kita berdoa untuk panitia persiapan dan juga untuk humas. 一同开声。 Mari kita berdoa. 主啊，我们为着5月13号人论的讲座来继续向你仰望，
天父，感谢你使用我们的教会，能够向每一个平信徒都有这样神学的讲座，而使每一个人的心能够归正到你圣经纯正的教训里面。主啊，你预备你自己的讲员，使每个讲员的信息能够精心的去准备，好使每一个服侍的都在你的面前，存敬畏的心，存战兢的心，使他们所预备的信息能够真正的让每一个听着这信息的弟兄姐妹都能够更加的认识你。主啊，你自己预备这个做广告的工作，这个在线上线下的工作都交托在你的手上。主啊，巴不得更多的人能够听着这样的好消息，听着人论的消息，能够更加认识人和神之间的关系，人里面罪的关系。主啊，你带领我们，使我们能够更加晓得你圣经的教训。祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。最后，我们为着土耳其来祷告。Terakhir kita berdoa untuk negara Turki. 大家都知道最近土耳其的地震。Dan kita tahu bencana gempa yang terjadi baru-baru ini. 我们为着这个国家的民生和经济再一次的复苏来祷告。Dan kita berdoa untuk kehidupan dan juga bagaimana pemulihan ekonomi di negara tersebut. 我们也要为着他们的政府祷告，在建筑方面也能够更加有公益的心来祷告。Dan kita juga berdoa pemerintah bagaimana boleh mereka lebih bijaksana di dalam pembangunan. 也为着一切救援的工作来祷告。Dan kita juga berdoa untuk setiap pertolongan untuk mereka. 我们一同开声。Mari kita berdoa. 天父啊，把土耳其交托在你的手上。主啊，全地都是你所掌权的。主啊，你是赐福的上帝。主啊，你也是降灾祸的上帝。求主你在土耳其这个国家显明你自己的心意，在苦难中间能够吸引这些人，能够思想属天的事情，能够吸引整个土耳其，包括叙利亚地区，能够使他们能够来认识你。主啊，使用你的教会在地上能够彰显你的荣耀，能够把这福音在这样苦难的时候能够快快的来传扬，使他们能够在你的里面，在耶稣基督里面有真正的平安。主啊，你也赐福给土耳其的所有的这个政府的管理的每一个人，使他们特别是在建筑的事情上以后得以教训，在以后能够在建筑的事情上更加忠于每个百姓，增加更好的一个制度来服侍百姓。在这些的食物供给上，主啊，你也帮助他们。每一个国家能够伸出援手，能够对土耳其这些的灾民们，使他们有更多实际生活上面的帮补。天父啊，孩子相信土耳其固然有地震，哪怕全地有地震，但是主啊，你的国是不被震动的。主啊，你的爱也是不被震动的。所以祈求你赐福给土耳其的教会，使用那边的教会虽然人不多但是主啊，愿你借着这么一点点的你自己的百姓，也是有你的百姓，在土耳其为你做美好的见证，能够在这困苦的时候，能够抓住这福音的契机，向更多的人传讲你美好的消息，能够带领他们来认识你真正属天的国度，真正属灵的平安，在耶稣基督里面能够得着真正的安息。主啊，你与土耳其这个国家同在，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。一起祷告。Mari kita berdoa. 主啊，感谢你早上给我们即便只有一点点时间来向你仰望。Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini dengan waktu yang sedikit ini kami boleh berdoa kepada Engkau. 相信主你已经垂听我们的祷告。Kami percaya Tuhan telah mendengar doa kami. 只是主啊，我们愿你自己的心意来成就。Dan kami berdoa kiranya kehendak Tuhanlah yang 你 terjadi. 自己的时间来成就。 Dan seturut dengan waktu Tuhan. 主啊，你也保守我们每个人祷告的心。 Tuhan kiranya Engkau memelihara hati berdoa kami. 使我们在平日里面也继续向你来交通，向你仰望。 Sehingga dalam keseharian kami boleh terus-menerus boleh berharap dan berdoa kepada Engkau. 天父，求你赐福今天的聚会， Tuhan, kiranya Engkau memberkati kebaktian pada hari ini. 谦卑我们每一个人的心， Kiranya setiap kami boleh merendahkan hati. 借着今天的讲台荣耀你的圣名。 Dan melalui mimbar hari ini nama Engkau lah 祷告 dipermuliakan. 奉耶稣基督的圣名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. 请坐，弟兄姐妹。 Silakan duduk. Mari kita nyanyikan pujian nomor 3 bait pertama saja. 我唱诗第3首的诗歌，单单唱第1节。 Saya mengundang Josh YC untuk mempersiapkan persembahan pujian. 同时请就外系诗班来献诗。我
Sembahan pujian, 诗班献完诗， kami mengundang Bapak Pendeta Stephen Tong untuk pemberitaan firman Tuhan. 我们恭请唐崇荣牧师为我们证道。Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan mendoakan beberapa pokok doa. 先向上帝感谢，已经保守布道学院还有我们印尼布德神学院，可以从这个两个地方的西加利曼丹可以举办这个去信布道会。 Yang pertama, mari kita bersyukur untuk penyelenggaraan KKR regional di Kalimantan Barat yang diselenggarakan baik oleh STTRII maupun oleh SPRII. 我们一起开声，为这个上帝的话已经传达给这个小朋友们，好让他们能够扎根。 Kita berdoa kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan kepada para siswa boleh berakar, 能够更认识独一的真神。 agar mereka boleh lebih mengenali Allah yang sejati. 我们一起开声祷告。 Mari kita buka suara kita berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你已经带领中州牧师、还有奥地牧师，还有其他的团队，特别是我们的印尼部的神学生，还有布道学院的神学生，求主也是兼顾所有的你的小朋友们，特别已经聆听上帝的话语，求主也是让他们能够可以更明白又真又活的神，特别他们可以明白耶稣基督来到世上来拯救我们。我们向你感谢，我们也是向你感谢，已经保守他们可以平安回来雅加达。这样感谢祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。接着呢，我们也为
今天的信息来祷告，我们再次有为唐楚牧师还有传译的恩和长老来祷告。 Selanjutnya mari kita berdoa untuk firman yang akan disampaikan hari ini. Kita menyerahkan hambanya Pendeta Stephen Tong dan juga penerjemah ke dalam tangan Tuhan. 我们一起开声。 Mari kita buka suara kita berdoa. 亲爱的天父，我们再次感谢你，今天你再次来信我们来到你的圣殿中来敬拜你。我们是再次也把今天的信息由你的忠心仆人唐楚牧师要传讲你的信息，求主也恩膏你的仆人。我们是再次有为恩和长老的传译，求主也是以他们同在，好让他们有同感一灵的心来传讲上帝的话语。无论是已经参加实体的弟兄姐妹，还是线上的弟兄姐妹，求主也是预备他们的心来学习你的话语，求主也是坚定坚固你的百姓的心。这样感谢祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。接下来我们有为我们所有的挣扎，我们交托到主手中，求主也是加添力量给我们。 Selanjutnya mari kita buka suara untuk segala pergumulan yang kita hadapi, kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. 无论是你的家庭、你的工作、你的身体状况，我们仰望到主手中。 Baik itu pergumulan dalam keluarga, pekerjaan ataupun kesulitan kesehatan kita, kiranya kita serahkan semua ke dalam tangan 我们 Tuhan. 一起开声。 Mari kita buka suara kita berdoa. 亲爱的天父，我们是再次也把我们的弟兄姐妹，特别他们在身体不便，他们这时候可能没办法参加实体，无论他们在哪个地方，求主也是兼顾他们，让他们能够不忘记来敬拜你，来聆听上帝的话语。求主也是帮助他们，特别他们在这个工作，还是他们在他们的家庭。遇到难处的，求主也是来让他们以爱的心来看到他们的困境。我们也是把他们的这个事情一切的仰望到主手中，在主你这里来带领，好让他们能够也可以明白上帝爱他们。这样感谢祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你， Bapa yang pengasih, kami bersyukur 你是又真又活的神。 Engkau adalah Allah yang sejati dan hidup. 我们把我们以上带导事项仰望到主手中， Kami serahkan pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. 求主垂听。 Dengarkanlah ya Tuhan. 这样感谢祷告，奉耶稣基督的圣名。 Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 好，弟兄姐妹，大家请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 接下来讲台交给唐卓牧师。 Kita serahkan mimbar kepada Pendeta Stephen Tong. 早安！ Selamat pagi. 我刚进门的时候， Ketika saya baru masuk di 看 sini, 到4个孩子， saya melihat 4 anak, 2个一样高， 2 yang sama tinggi, 另外一个小一点， yang satu lagi lebih kecil, 再一个只有4岁， yang satu lagi 4 tahun. 非常可爱。 Sangat menyenangkan. 我问他们，他不懂印尼文， Saya menanyakan kepada mereka, mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. 你们哪里来的？ Saya tanya, dari mana kalian? 中国来的。 Oh, dari Tiongkok. 中国什么地方？ Dari tempat mana di Tiongkok? 父亲， Dari 我 Fuqing. 相信是他父母把他们带到这里。 Saya percaya orang tua mereka lah yang membawa mereka ke sini. 请他们的父母站起来，我看一下。 Silakan orang tuanya berdiri supaya saya bisa melihat 外面4个孩子，父母亲是谁啊？ siapakah orang tua dari 4 anak yang ada di luar. 在后面， Ada di belakang. 非常欢迎你们。 Kami sangat menyambut kalian. 我说你是胡强宁， Saya katakan engkau adalah kalian adalah orang Fuqing. 我是福州人。 Saya orang dari 我 Fuzhou. 们感谢上帝。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 印尼的华语教会 Gereja Tionghoa yang ada di Indonesia 一间一间关掉了， satu persatu telah ditutup. 我们这里还有这一间， Di sini masih ada satu ini. 我们还有80多个分堂。 Kemudian kita masih ada 80-an cabang. 我盼望以后呢，一个分堂都可以建立中文的教会。 Saya berharap setiap cabang nantinya bisa mendirikan gereja cabang berbahasa Mandarin. 已经差不多2代的人已经没有华文了， Tetapi sudah hampir 2 generasi orang-orang tidak mempunyai kesempatan belajar bahasa 很多 Tionghoa. 人完全不懂华文了。 Banyak orang sudah tidak lagi mengerti bahasa 那么 Tionghoa. 他们的子孙都读印尼文， Dan anak cucu mereka belajar bahasa Indonesia 到 Gus Dur 总统许可开华文的时候， sampai ketika mantan Presiden Gus Dur mengizinkan sekolah Tionghoa. 有一些老人家在让他们的孙子去读中国学校。 Ada sebagian orang tua mengizinkan cucu mereka untuk sekolah di sekolah Tionghoa. 最后这4年， Dan 10 tahun belakangan ini 有的人送孩子到外国读书， ada orang mengirimkan anaknya sekolah ke luar 还有 negeri.
台湾也派人到印尼办中文学校， Dan kemudian orang tua Taiwan juga ke Indonesia menyelenggarakan sekolah Tionghoa. 重新有中国文化、中国文字、中国学校在印尼开办。 Dan barulah kemudian ada kebudayaan Tionghoa, ada karakter tulisan berbahasa Tionghoa yang diselenggarakan di Indonesia. 应该说是万事起头难， Boleh dikatakan segala sesuatu pada awalnya itu sulit, 虽然这不是一个起头， meskipun ini bukan satu permulaan, 乃是一个复苏， tetapi merupakan satu pemulihan, 重新开始建造中国文字、中国文化在印尼。 yaitu kembali membangun kebudayaan Tionghoa, karakter tulisan berbahasa Tionghoa di Indonesia. 是很困难的事 Ini 情， merupakan hal yang sangat sulit, 但我们要艰辛好好经营，盼望有一天中国人在这里还可以享受中国文字、中国 tetapi 文化。 haruslah kita bersiteguh dengan keuletan dan kita menyelenggarakan semua ini, mengelolanya dengan baik sehingga ada kebudayaan yang bisa 印 dibangkitkan di 尼 sini. 跟中国的交往2000多年来是没有停止过的， Hubungan antara Tiongkok dan Indonesia selama 2000-an tahun ini tidak pernah berhenti. 可能有一部的印尼人是从云南迁徙搬过搬到南洋来住的。 Ada sebagian orang Indonesia mungkin itu adalah orang-orang dari Yunnan, Tiongkok itu imigrasi ke Indonesia. 甚至回教徒有一些重要的传教士到印尼来，其中9个有6个是中国人。 Dan bahkan sebagian penyiar agama Islam, ada 9 penyiar agama Islam, 6 diantaranya adalah orang Tionghoa, mereka datang ke Indonesia. 印尼文叫做瓦利松哦， Yang bahasa Indonesia disebut Wali 瓦 Songo. 利松哦就是9个代表， Wali Songo artinya 9 perwakilan. 9个代表们有6个是华人， Dan di antara perwakilan ini ada 6 orang Tionghoa. 华人的贡献也是不少的。 Dan kontribusi dari kalangan Tionghoa juga tidak sedikit. 那么在永乐年间，明朝第3个皇帝， Dan pada saat kaisar ketiga dari dinasti Ming, 第一个皇帝是洪武，就是朱元璋； kaisar yang pertama yaitu Hongwu atau Chu Yuanzhang. 第二个就是朱允文，第2个皇帝是他的孙子。 Kaisar yang kedua adalah Chu Yinwen yang juga merupakan cucunya. 明朝的第1个皇帝是朱元璋的儿子，把他的孙子尽可能杀死，他抢夺的位置， Dan kaisar pertama daripada dinasti Ming itu dia membunuh anak-anaknya 叫做朱棣。 yang bernama Cuti. 朱棣就变成了我们中国历史里面很有名的叫做永乐皇帝。 Cuti itu akhirnya terkenal dengan nama Kaisar Yongle. 他在1603年， Tahun 1603, 对不起，1403年 mohon maaf, tahun 1403到1420年， sampai 1420, 用17年的时间建造了现在全世界最大的北京的故宫。 selama 17 tahun dia telah membangun istana yang paling besar sekarang yang ada di Beijing 他 itu. 心里面有个很大的忧患 Dalam hatinya ada satu kekhawatiran, 呀， kekhawatiran yang besar, 就是认为呢，因为他杀死的时候，这个皇帝不在， karena pada waktu dia membunuh itu kaisar itu tidak ada. 所以呢，他很怕这一个建文皇帝复辟，再把他杀死。 Dan dia takut sekali dibalas dendam oleh Qianwen. 所以呢，他派人到全世界去找，找到大概建文如果还活着是在哪里，一定要把他抓回来，在他面前砍头。 Dan dia mengutus orang ke seluruh dunia untuk mencari keberadaan daripada Qianwen itu, dan kalau diketemukan harus dipenggal kepalanya di depan dia. 所以明朝早期的时候， Maka pada awal dinasti Ming, 中国建了全世界最强的海军， di Tiongkok telah membangun satu angkatan laut yang paling kuat. 派了68条大船到全世界去找。 Mereka telah mengutus 68 kapal angkatan laut itu untuk mencari di seluruh dunia. 口里没有讲， Dalam mulut mereka tidak mengatakan. 他们的这个促使的这个理由是宣扬中国的威严在世界各国的海洋的国家里面。 Alasan mereka adalah untuk menyebarluaskan kewibawaan, kegagahan daripada Tiongkok di seluruh dunia. 内心的意思要找到建文皇帝，抓他回来杀。 Tetapi motivasi utama mereka, dalam hati mereka ingin menangkap, mencari keberadaan dari Kaisar Qianwen itu untuk 永乐 dipenggal 皇帝 kepalanya. 就找了最高大的一个中国人做海军的将领，到世界各国去游行。 Oleh karena itu Kaisar Yongle itu telah memilih seorang
jenderal angkatan laut yang gagap, yang tinggi postur tubuhnya untuk pergi ke seluruh dunia mencari. 这个人叫做三宝太监， Orang ini bernama San 三 Pokong. 波贡呀。那他三宝太监是2公尺10公分。 Dia tingginya 2,1 meter. Sekarang saya 167, kamu berapa? 165. Dia 210. 那个人是2.1公尺高，真的就是说的7尺高的大汉。 yaitu seorang yang gagah perkasa dengan ketinggian 7 kaki. 那么三宝太监从哪里来的呢？ Dari manakah datangnya San Pokong 就 ini? 是云南省出来的。 Dari provinsi 三 Yunnan. 宝太监是怎样的人呢？ Orang seperti apakah San Pokong 是一 ini? 个回教徒， Adalah seorang 所以 Islam. 他带领了60多只的大船， Maka dia telah memimpin 60-an kapal. 最重要的船长262公尺， Kapal yang paling penting panjangnya itu 262 meter, 是现在这个礼拜堂的6倍长。 yaitu 6 kali lipat lebih panjang daripada gedung kebaktian di 我们 sini. 楼下这个是48公尺， Yang ada di bawah sini 48 meter 楼上 panjangnya, 是83公尺。 yang ada di atas itu 80-an meter. 三宝太监的船是262公尺， Kapal dari San Pokong ini panjangnya 262从 meter 东南亚 dari Asia 马 Tenggara, 六甲 dari Malaka 到印度、 sampai ke India, 斯里兰卡， sampai ke Sri Lanka, 一直到阿拉伯， terus sampai ke Arab, 一直到非洲北部。 dan terus sampai ke bagian utara Afrika. 他要寻找建文皇帝在哪里， Dia mau terus mencari di mana keberadaan dari Kaisar Qianwen, 顺便宣扬中国伟大的力量。 sambil menyebarluaskan kekuasaan kebesaran daripada Tiongkok. 然后过了几百年以后， Dan ratusan tahun kemudian, 中国人跟南洋之间的这个交往、生意往来就越来越频繁。 hubungan dagang daripada orang-orang Tiongkok dengan orang-orang yang ada di Asia Tenggara Selatan ini itu semakin populer 中国 biasa. 运到海外的很多重要的东西留下来的就是瓷器。 Barang-barang yang diekspor dari Tiongkok itu yang paling banyak yang merupakan peninggalan sekarang adalah barang-barang keramik. 在马六甲、在印尼、在印度、西兰到阿拉伯都有中国瓷器。 Dari Malaka, di Indonesia, dari India, Sri Lanka itu semua banyak didapatkan barang keramik dari 然后 Tiongkok. 有40多年，印尼没有人读中国书。 Maka ada waktu selama 40-an tahun di Indonesia tidak ada seorang pun yang sekolah Tionghoa. 那我那个时候已经在印尼， Waktu itu saya sudah di Indonesia. 我读中文书一直到神学毕业， Saya sekolah bahasa Tionghoa itu sampai saya tamat teologi. 所以到年老的时候， Maka di hari tua saya, 上帝引导我建立这个教会。 Tuhan memimpin saya mendirikan gereja 现 ini. 在我们是全印尼唯一还保留有中文神学院的一个教会。 Sekarang kita merupakan gereja satu-satunya gereja Tionghoa yang masih mempertahankan satu gereja ada sekolah 所以 teologianya. 看出上帝要我们复兴中国文化，在这里建立教会，是由中国来做生意的或者来居住的客旅可以继续领受基督教的信仰。 Dengan demikian, dengan jelas kita melihat pimpinan Tuhan supaya kita membangkitkan kembali kebudayaan Tionghoa dengan gereja di sini supaya orang-orang yang berdagang berusaha di Indonesia mereka mempunyai kesempatan untuk berbakti di tempat 昨 ini. 天有2个传道人来见我， Kemarin ada 2 orang hamba Tuhan datang 他 menemui 说我们 saya. 在嘎拉巴嘎丁的中文教会应该关掉。 Mereka mengatakan bahwa di cabang bahasa Mandarin, jemaat Mandarin kita yang ada di Kelapa Gading haruslah ditutup. 我说关掉很容易，再开很困难。 Saya mengatakan kalau mau ditutup itu mudah, tapi kalau mau dibuka kembali itu sangatlah 我 sulit. 说为什么关掉呢？ Saya menanyakan mengapa mau ditutup. 他说我们有20个听众都能印尼文，为什么还需要用中文呢？ Dia mengatakan kita ada 10 sampai 20 jemaat di sana, mereka semua mengerti bahasa Indonesia, maka mengapa kita masih perlu bahasa Tionghoa? 我说过去有中文，为什么现在没有中国人来听到呢？ Saya mengatakan dulu ada orang Tiongkok yang ikut kebaktian, mengapa sekarang tidak lagi dihadiri oleh orang-orang Tiongkok? 他说有一部分人早上来参加这里的中文教会，所以下午那边就没有中国人来了。 Mereka menjawab bahwa ada sebagian orang datang kebaktian pagi hari di tempat ini, maka sore hari mereka tidak lagi berkebaktian di 我 sana. 说关掉好不好呢？ Saya menanyakan apakah ditutup itu 他 baik. 说我们感到已经没有需要了。 Dia mengatakan kami rasa itu tidak lagi dibutuhkan. 我说你们要看以后，
不是看现在。 Saya katakan kalian harus melihat yang akan datang bukan yang ada. 现在不需要，不等于以后也不需要。 Sekarang tidak dibutuhkan, tidak berarti di kemudian hari juga tidak dibutuhkan. 所以两个传道人问我们应当怎么做呢？ Maka dua hamba Tuhan itu menanyakan kepada saya, apa yang kita harus 我说 lakukan? 我们应当用一个移民的政策。 Saya mengatakan haruslah satu dengan kebijakan perpindahan penduduk. Ya, bagaimana utus 2-3 orang dari pusat menetap di Kelapa Gading, mengikut kebaktian dan dari situ membawa kawan supaya ada kemungkinan bertumbuh. 就是我们从这个母会要派一些人常住在分堂，然后在那边去发展施工。 就是移民布道法。 Ini yang disebut sebagai cara penginjilan dengan cara penempatan. 发展一个地区的教会， Kalau kita mau memperkembangkan gereja 要 lokal, 几个人基本的基督徒愿意住在那边， harus ada beberapa orang-orang Kristen yang inti rela tinggal di sana, 愿意 menetap di 参 sana, 加那边的聚会， mau ikut kebaktian ada di sana, 成为重要的这个关键人物， dan menjadi orang-orang inti yang ada di 然 sana, 后带领人一同参加礼 dan 拜。 membawa orang-orang ikut di dalam kebaktian 有一 tersebut. 天我老了，一天上帝把我带去以后， Suatu hari ketika Tuhan memanggil saya pulang, 这个教会要继续下去， gereja ini akan terus. 一定有人坚守，继续为主工作。 Kalau mau terus berkembang, pasti harus ada orang terus mempertahankan dan mengerjakan 我们 pekerjaan 不 Tuhan. 要做自私的人， Janganlah kita menjadi egois, 只管我存在，我需要，我不在就不需要。 hanya memikirkan kalau saya ada, saya membutuhkan, kalau saya tidak ada lagi, itu tidak lagi dibutuhkan. 如果我从前这么自私， Jikalau dulu saya begitu egois, 就没有华语教会， maka tidak ada gereja berbahasa Tionghoa 也没有中文神学院， dan juga tidak ada sekolah teologi 那么 berbahasa 上帝的工 Tionghoa. 作就会枯竭下去， Maka pekerjaan Tuhan akan merosot 以后就会解散， dan akhirnya akan bubar 变成不存在了。 dan tidak ada 所以 lagi. 求上帝赐福给 Kiranya 我。 Tuhan memberkati kita. 我请中文神学院的学生 Minta mahasiswa dari sekolah teologi 跟我 Mandarin 一同好好思想上帝的工作在印尼怎样发展。 bersama-sama dengan saya memikirkan dengan seksama bagaimana memperkembangkan pekerjaan Tuhan di 因 Indonesia. 为中国共产党对宗教的迫害， Karena penganiayaan, penindasan pemerintah Tiongkok terhadap kekristenan di 所以 Tiongkok, 我相信有一些人，上帝引导他们到东南亚来， saya percaya bahwa ada sebagian orang Tuhan pimpin mereka datang ke Asia Tenggara. 我们要为他们预备聚会敬拜上帝的地方。 Maka kita harus membantu mereka mempersiapkan tempat berkebaktian kepada Tuhan. 求主赐福我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 今天我们也继续传讲更新与变化的教会。 Hari ini kita akan melanjutkan membicarakan gereja yang berubah dan ada 当 pembaharuan. 然也是提到更新与变化的基督徒。 Dan juga sudah barang tentu dibicarakan orang Kristen yang ada pembaharuan dan 教 perubahan. 会需要更新， Gereja harus ada pembaharuan. 基督徒也需要更新， Demikian juga orang Kristen harus ada 我们的 pembaharuan. 思想需要更新。 Pemikiran kita harus ada 这样我 pembaharuan. 们不停滞在旧的、过去的、已经很久的原则的上面。 Dengan demikian kita tidak lagi berhenti pada prinsip yang sudah lama, yang sudah kuno itu. 当然，我讲的题目不是这一节圣经什么意思，那个解经是平常查经会要用的。 Sudah barang tentu cara yang saya sampaikan bukan menurut ayat yang terus disampaikan yang itu-itu saja, karena itu disampaikan dalam pemahaman Alkitab. 这是 expository。但我们要总原则的看教会历史跟神的旨意之间的关系。 Tetapi kita mau melihat hubungan antara kehendak Tuhan dengan sejarah gereja secara prinsip totalnya. 更新在教会历史中间， Pembaharuan yang ada di dalam sejarah gereja 神永远的旨意中间已经定了。 itu telah ditetapkan di dalam kehendak Allah yang kekal. 所以我们谈的更新就是新年新春期这个中国新年第一天的时候， Maka pada hari pertama di hari raya Imlek itu kita membicarakan tentang pembaharuan. 我提到要更新要变化。 Saya membicarakan bahwa kita harus ada pembaharuan, harus ada perubahan. 第二季我们就提到上帝在历史中间
怎样更新他的工作。 Selanjutnya kita membicarakan bagaimana Allah di dalam sejarah itu memperbaharui dan merubah 第 pekerjaannya. 一次的预备， Persiapan yang 在 pertama 耶稣降临以前300多年，上帝已经预备了。 yaitu 300-an tahun sebelum Yesus, kan Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya. 上帝预备什么呢？ Apakah yang telah Allah persiapkan itu? 预备一个希腊的王，叫做亚历山大。 Dia mempersiapkan seorang raja dari Yunani bernama 亚 Alexander. 历山大不是基督徒， Alexander bukan seorang 因 Kristen. 为耶稣在他死以后300多年才生出来。 Karena Yesus dilahirkan setelah Alexander meninggal 300-an tahun 所以他 kemudian. 当然没有机会听福音， Sudah barang tentu dia tidak punya kesempatan mendengarkan 但 Injil. 是他死以前， Tetapi sebelum dia meninggal, 有犹太人的祭司让他读旧约但以理书，发现他已经被记在这圣经里面。 ada imam daripada orang Yahudi membawa dia membaca kitab Daniel sehingga dia mencatatnya itu mengatakan seperti 因为 ini. 上帝正预备这一个希腊人成为旧约到新约的中介的人物。 Allah telah mempersiapkan orang Yunani ini sebagai tokoh yang ada di perantara dari perjanjian lama ke perjanjian baru. 旧约圣经是用犹太的希伯伦写的， Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani kebudayaan Yahudi. 新约圣经是用希腊文写的。 Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. 上帝的这个转变是更新变化的开始。 Perubahan ini itu merupakan satu pembaharuan, kemudian ada perubahan. Itulah satu 犹 permulaan. 太人完全不懂， Orang Yahudi sama sekali tidak mengerti. 上帝是历史超时代的主宰， Allah adalah penguasa yang melampaui sejarah. 他已经看见了以后的世界需要的是希腊文， Dia telah melihat bahwa dunia yang akan datang yang dibutuhkan adalah bahasa 用 Yunani. 希伯来文认识圣经的人是犹太人。 Yang mengenal Allah melalui perjanjian lama dengan bahasa Ibrani adalah orang 他们 Yahudi. 没有更新变化的思想， Mereka tidak mempunyai pemikiran pembaharuan dan 他 perubahan. 们也相信上帝是永远的， Mereka memikirkan bahwa Allah itu kekal. 上帝是不改变 Allah 的， itu tidak berubah. 所以他们就死守常规， Maka mereka dengan kaku mempertahankan ketetapannya. 封闭自己不肯改变。 Mereka mengisolasi diri tidak mau 结 berubah. 果上帝把希腊文启示给人类领受新约以后， Setelah Allah mewahyukan bahasa Yunani kepada umat manusia, 犹太人就被丢掉了。 orang-orang Yahudi pun dengan demikian dibuang. 现在的犹太人 Orang Yahudi sekarang ini 停留在2000年前旧约时代的情形， mereka berhenti pada keadaan perjanjian lama yaitu 2000-an tahun yang 他们因 lalu. 为他们是最忠于上帝的， Mereka mengira mereka lah yang paling setia kepada Tuhan. 他们是做最认识圣经的， Mereka adalah orang yang paling mengerti 他 Alkitab. 们认为他们是最懂得解经的。 Mereka mengira bahwa mereka adalah orang yang paling mengerti 所 menafsirkan 以我对 Alkitab. 你们说， Tetapi saya katakan kepada 每个 kalian, 时代有一些更新变化的头脑，才能跟上上帝的旨意。 setiap zaman kalau ada pemikiran yang ada pembaharuan dan berubah, barulah mereka bisa ikut akan mengetahui kehendak Tuhan. 有人说，唐牧师现在不再解经，在讲历史了。 Ada orang mengatakan Pak Tong sekarang tidak lagi sedang berkhotbah tetapi sedang membicarakan 这 sejarah. 是因为解经就读一段圣经，解释清楚，他的责任就完了。 Orang-orang ini mengira bahwa kalau menafsirkan Alkitab adalah membaca ayat dan menjelaskannya maka tanggung jawabnya sudah 当耶 selesai. 稣到世界上来的时候， Tetapi ketika Yesus datang ke dalam 他就 dunia, 站在旧约与新约的中间， dia berdiri di tengah-tengah di antara perjanjian lama dan baru. 他叫以色列人不要守住单单旧约的思想， Dia meminta bangsa Israel jangan hanya kaku mempertahankan pemikiran perjanjian 他 lama 们要 saja, 领受新约， tetapi mereka harus menerima perjanjian baru. 领受圣经新的启示， Mereka harus menerima wahyu yang baru dari 有 Alkitab. 更新变化，才能跟上上帝在历史中间的步骤。 Kalau ada pembaharuan dan berubah, baru bisa ikut kepada tahapan yang Allah lakukan di dalam 所以 sejarah. 你们很难明白我讲到的原则是什么。 Maka saudara sulit sekali mengerti apa prinsip saya berkhotbah. 这个更新的整个的钥匙就在一个人，在300年以前，上帝预备了。 Kunci utama daripada pembaharuan dan perubahan ini ada pada satu orang, yaitu 300-an tahun telah dipersiapkan oleh 就是 Tuhan, 亚历山大大帝。 yaitu Alexander Agung. 我谈到亚历山大大帝的
大地的更新的时候， Ketika saya membicarakan tentang pembaharuan yang dicetuskan oleh Alexander Agung ini, 最后一段我讲到亚历山大大帝是旧约跟新约的媒介。 dan pada bagian yang terakhir saya membicarakan tentang hubungan antara perjanjian lama dan baru. Alexander adalah perintis yang membawa manusia dari perjanjian lama ke perjanjian baru. 我告诉你，解经家不这么讲， Saya katakan pada penafsir Alkitab tidak melakukan seperti 很 ini. 多的教会也不这么讲。 Banyak gereja juga tidak mengatakannya seperti 他们 ini. 反以为我不在讲圣经，不是在讲道。 Sebaliknya mereka mengatakan saya tidak sedang menyampaikan firman Tuhan dari Alkitab atau 我 berkhotbah. 很难跟我同时代的所有的传道人辩论。 Saya sulit sekali untuk berdebat dengan hamba Tuhan sejaman dengan saya. 亚历山大跑到的地方， Tempat-tempat yang pernah disinggahi, dikunjungi oleh 就 Alexander 预备了世界各地懂得希腊文的人。 telah mempersiapkan orang-orang di berbagai belahan dunia yang Bagaimana? mengerti akan bahasa 因 Yunani. 为 Mengapa 等耶稣 demikian? 来的时候， Karena ketika Yesus datang, 门徒讲道的时候， ketika para murid menyampaikan 就 firman 从 Tuhan, 犹太的希伯来文转成全世界的希腊文。 dari bahasa Ibrani bangsa Yahudi berubah menjadi bahasa Yunani yang dipakai oleh 这 orang-orang di 个 dunia. 更新与变化 Ini adalah pembaharuan dan perubahan 是神主动的， yang merupakan inisiatif dari 是 Allah 圣灵引导的。 yang dipimpin oleh Roh 但是 Kudus. 教会那些古老的、古旧的那些持守传统的，像希伯来人，他们不明白。 Tetapi orang-orang dalam gereja yang kaku, yang kuno, mempertahankan segala sesuatu ajaran yang lama, mereka tidak mengerti. 所以犹太人认为使徒们都不在传圣经， Maka orang Yahudi menganggap bahwa para rasul tidak sedang menyampaikan firman Tuhan Amen. dalam Alkitab. Mereka tidak sedang 因为 berkhotbah 他们都不讲旧约的圣经。 karena mereka tidak menyampaikan firman Tuhan dalam perjanjian 他 lama. 没有看到上帝已经把他们从旧约更新变化到新约的希腊文了。 Mereka tidak melihat bahwa Allah telah melakukan pembaharuan dan perubahan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani dalam perjanjian 那么 baru. 真正把希伯来文的圣经转化变成希腊文的新约的时候， Ketika Allah mengubah perjanjian lama dalam bahasa Ibrani menjadi perjanjian baru dalam bahasa Yunani, 上帝用谁做预备呢？ dengan siapakah Allah melakukan ini untuk persiapannya? 亚历山大大帝。 Yaitu melalui Alexander Agung. 为什么？ Mengapa 因 demikian? 为亚历山大大帝是亚里士多德的学生， Karena Alexander Agung adalah murid dari 亚历 Aristotle. 山大大帝带着希腊文的所有的科学、天文学、物理学、医学、动物学的书带到亚拉伯去。 Karena Alexander Agung telah membawa buku-buku ilmiah, baik itu astronomi, baik itu tentang binatang, baik itu tentang kesehatan, apapun dia bawa ke daerah Arab. 所以他征服了波斯帝国以后， Dan setelah dia mengalahkan kerajaan Persia, 那些人就开始学希腊文。 orang-orang itu mulai belajar bahasa Yunani. 300年以后， 300 tahun 耶 kemudian, 稣生在世界上。 Yesus dilahirkan dalam dunia. 400年以后， 400 tahun kemudian, 保罗就把福音传给这些地方。 Paulus mengabarkan Injil ke tempat-tempat itu. 世界历史传下来，才有现在的教会。 Maka ketika sejarah dunia itu berlangsung, baru sampai sekarang ada gereja 因为 seperti 这 ini. 个大的更新变化， Karena ada perubahan, pembaharuan dan perubahan yang besar 基 ini, 督徒的神学家是用希腊文明白圣经， maka teolog kekristenan mereka mengerti Alkitab melalui bahasa Yunani 跟 pula. 犹太人就变成没有直接的关系了。 Dan orang-orang Yahudi tidak lagi mempunyai hubungan secara 当然 langsung. ，我们的神学家又懂希伯来文，又懂希腊文， Tetapi teolog kita itu mereka mengerti bahasa Ibrani juga mengerti bahasa 但 Yunani. 上帝在历史中间给我们的更新跟变化， Tetapi pembaharuan dan perubahan yang Allah berikan kepada kita di dalam sejarah ini, 引导我们继续前进了。 Dia terus memimpin kita untuk maju ke depan. 第二个例子， Contoh yang kedua, 我提到的是谁呢？ siapakah yang saya bicarakan? 提到的是 Konstantin， Yang membicarakan tentang 那已经 Konstantin, 相差600年了。 itu selisih waktunya 600 tahun. 亚历山大大帝是主前300多年， Alexander Agung itu pada masa 300-an tahun sebelum Masehi. 君士坦丁大帝是主后300多年。 Konstantin Agung itu adalah 300-an tahun setelah 亚历 Masehi. 山大大帝是外邦人，是马其顿希腊文的人。
Alexander Agung adalah orang kafir, adalah orang dari Makedonia, 是希腊人。 adalah orang Yunani. 君士但丁大帝是罗马帝国征服了希腊以后，后来用拉丁文再接续用希腊文的这个新时代的人。 Tetapi Konstantin Agung adalah orang modern setelah mengalahkan kerajaan Persia dan mengalahkan 不是 Ya. kerajaan Romawi， orang dari kerajaan 他已 Romawi. 经不是希腊人，已经差600年了，他是罗马帝国的大王。 Dia adalah kaisar besar dari kerajaan Romawi. 那么他改革的时候， Pada waktu dia mengadakan revolusi, 跟亚历山大完全不一样。 itu sangat berbeda dengan Alexander. 亚历山大大帝完全被动， Alexander itu sepenuhnya pasif. 是外邦人被上帝用。 Orang kafir dipakai oleh 来 Tuhan 预备福音传遍世界需要的希腊的语言。 untuk mempersiapkan bahwa Injil dipersiapkan untuk dengan bahasa Yunani bagi bangsa-bangsa. 600年以后， 600 tahun kemudian, 君士大丁大帝被兴起来， ketika Konstantin Agung 是 dibangkitkan, 他是一半被动，一半主动。 dia adalah separuhnya pasif tetapi separuhnya lagi aktif. 他为什么更新呢？ Mengapa dia melakukan pembaharuan? 不是圣灵引导他， Bukan Roh Kudus yang memimpin, 是圣灵无形中间引导世界历史，也把它放在里面了。 tetapi Roh Kudus memimpin sejarah dunia, tetapi secara tidak langsung juga menaruh dia di dalam sejarah. 君士但丁因为看到了天上的异象， Konstantin karena melihat penglihatan yang ada di atas, 你 di 要 langit. 打胜仗，你要依靠耶稣基督。 Kalau mau memenangi peperangan 他 harus 看到 bersandar kepada 天上 Yesus 有 Kristus. 十字架显现， Dia melihat bahwa di langit ada penampakan 他 salib. 就依靠耶稣去打仗， Maka dengan demikian dia bersandar kepada Yesus untuk 结果他 maju berperang. 真的打胜了。 Dan sungguh akhirnya dia menang 打胜了以后呢， perang. Setelah dia 他 menang 就 perang, 相信唯有依靠耶稣，人生才有帮助。 dia percaya hanya bersandar kepada Yesuslah baru manusia mempunyai pertolongan. 他更新了， Dia sudah ada 他 pembaharuan. 这个更新是被动的， Pembaharuannya itu pasif, 不是他主动的。 bukan inisiatif 罗 dia. 马帝国是必害基督徒的， Kerajaan Romawi itu menganiaya orang 在 Kristen. 君士但丁以前200多年杀了基督徒超过50到100万。 Sebelum zaman Konstantin 200 tahun itu telah dibunuh orang-orang Kristen itu hampir 2 juta orang. 帝国需要更新， Maka kerajaan ini harus ada 帝 pembaharuan. 国想更新吗？ Apakah kerajaan itu ingin melakukan perubahan, Siang pembaharuan? Apakah mereka mau 想 bertobat? 好好看待基督徒吗？ Apakah mereka mau memperlakukan baik dengan pada orang 不 Kristen? 可能的。 Tidak mungkin. 所以列宁以后， Maka setelah Lenin, 斯大林以后， setelah Stalin, 库鲁切夫， setelah Khrushchev, 一直到布里涅夫斯基， terus sampai ke Brezhnev, 到最后到了戈巴契夫的时候， sampai terakhir sampai ke Gorbachev. 上帝的手下来了， Ketika Allah turun tangan, 瓦解了苏联。 Allah telah memecah habis menghancurkan Soviet. 戈巴契夫第一个在美国在苏联被瓦解时候的领袖， Gorbachev adalah pemimpin setelah Soviet bubar. pemimpin pertama di dalam zaman Soviet dibubarkan。我告诉你，戈巴契夫从小是在基督徒的母亲养大的， Saya katakan bahwa Gorbachev itu dibesarkan oleh seorang ibu yang Kristen. 虽然他是共产党的领袖， Meskipun dia adalah pemimpin komunisme, 他小的时候在教会受洗的， pada waktu dia kecil dia dibaptis di 所以你 gereja. 看见上帝在人权柄之间的掌权嘛？ Maka apakah saudara bisa melihat penguasaan Tuhan di bawah kepemimpinan 在耶 manusia? 稣没有到世界上来以前， Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, 上帝已经主动的改变了一个叫亚历山大大帝的，预备他好好作为旧约跟新约的桥梁。 Allah telah secara inisiatif mempersiapkan Alexander menjadi perintis dari perjanjian lama ke baru. 从希伯来文变成希腊文。 Bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. 当君士但丁的时候， Pada zaman Konstantin, 上帝主动干预罗马帝国， Allah secara inisiatif campur tangan dalam kerajaan 有 Romawi 一个意象告诉他，你要靠着十字架，你才能得胜。 melalui satu penglihatan diberitahukanlah kepada dia bahwa engkau harus bersandar kepada salib baru bisa menang.
马帝国不可能主动更新的， kerajaan Romawi tidak mungkin secara inisiatif mereka melakukan pembaharuan. 他们也讨厌圣经，反对基督教， Mereka juga benci kepada Alkitab dan menentang kekristenan. 所以君士坦丁也没有办法读罗马书产生受感动而变化。 Oleh karena itu Konstantin Agung juga tidak mungkin membaca kitab Roma dan mendapatkan gerakan melakukan pembaharuan dan perubahan. 你再听一次， Saudara dengarkan sekali 亚历 lagi. 山大的更新完全被动， Pembaharuan yang dilakukan oleh Alexander itu sepenuhnya 因 pasif 为他在耶稣降生以前300多年， karena dia ada 300 tahun sebelum Yesus 他 dilahirkan. 没有听过福音， Dia tidak pernah mendengarkan 也 Injil, 没有读过罗马书， juga tidak pernah membaca kitab 他 Roma. 哪里可能更新？ Mana mungkin dia ada 他 pembaharuan? 完全被动的更新。 Maka sepenuhnya dia secara pasif melakukan pembaharuan. 神在他的生命中间做工， Yaitu Allah bekerja di dalam hidupnya. 慢慢，他就预备了希腊文， Pelan-pelan dia telah mempersiapkan bahasa Yunani. 因为不是他主动要更新， Karena bukan dia yang berinisiatif untuk melakukan 亚 pembaharuan. 历山大到死都不是基督徒。 Maka Alexander sampai dia meninggal pun dia belum jadi seorang 死以 Kristen. 前知道但以理书里面提到的那个羊的脚断了，4个小脚出来，就是预表，也是预言他要怎样过度分裂。 Dan sebelum dia meninggal ada satu penglihatan Bukan, yang dia dia boleh membaca membaca, kitab Daniel bahwa ada domba yang bukan domba, kambing. kambing yang tanduknya itu patah, itu melambangkan menubuatkan bahwa kerajaannya itu nanti akan pecah seperti itu. Kambing yang tanduk besarnya patah, keluar 4 tanduk kecil. Ini adalah perpisahan daripada kerajaan daripada Macedonia, yaitu Alexander Great sudah mati, 4 jenderal menceraikan kerajaannya. 所以这个是上帝预备很早的事情。 Dan ini merupakan persiapan yang Allah lakukan jauh 所以 sebelumnya. 亚历山大的更新是完全被动的， Maka pembaharuan yang dilakukan oleh Alexander itu sepenuhnya pasif. 君士坦丁的更新是一半被动，一半主动。 Tetapi pembaharuan oleh Konstantin itu separuhnya pasif, separuhnya aktif. 为什么被动？ Mengapa pasif? 因为他是罗马帝国的皇帝， Karena dia adalah kaisar kerajaan 他 Romawi. 不是基督徒， Dia bukan seorang Kristen. 他没有看过圣经， Dia belum pernah membaca 他 Alkitab. 也没有可能明白圣经中间的真理， Dia juga tidak mungkin mengerti kebenaran dalam Alkitab. 所以他是被动的。 Maka dia itu pasif. 怎样被动呢？ Bagaimanakah dia pasif? 上帝给他看见一个天上十字架的意象， Allah memberikan penglihatan salib yang ada di langit. 所以他改变罗马唯我独尊的傲慢。 Maka dia mengubah sikap arogansinya di dalam kerajaan Romawi bahwa dialah yang satu-satunya yang paling kuat. 以前50到100万基督徒被杀， Sebelum dia ada 500.000 sampai 1 juta orang Kristen yang 他是 dibunuh. 不可能变成基督教的， Dia tidak mungkin menjadi seorang 他 Kristen 应当是继续杀基督徒 dan 的。 dia pasti akan terus membunuh orang 因为 Kristen. 上帝这个意象， Tetapi karena penglihatan yang Allah berikan kepada dia 被 itu, 动的更新了。 secara pasif dia melakukan pembaharuan. 他有没有真正完全更新呢？ Apakah dia 没 sepenuhnya 有。 telah melakukan pembaharuan? 在 Tidak. 322年的时候， Pada tahun 322, 他变成同情基督教， dia menjadi orang yang simpati terhadap orang Kristen, terhadap kekristenan, 放松帝国的逼迫， dan dia menjadi melonggarkan penganiayaan dari kerajaan terhadap orang 也 Kristen, 召集了325年的君士坦丁堡大会。 dan dia telah menyelenggarakan satu konsili yang Konstantin yang besar, menyelenggarakan konsili Konstantinopel pada tahun 325，325年召集全世界所有基督教的主教在君士坦丁堡开大会。 Pada tahun 325 dia mengumpulkan semua pemimpin kekristenan, uskup itu semua di 那么 Konstantinopel. 所有的主教为什么会到那边开会呢？ Mengapa semua uskup bisa melakukan konferensi di 因 sana? 为罗马帝国君王所要求的，他们就顺服了。 Karena itu adalah tuntutan dan permintaan dari Kaisar Romawi, maka mereka 对 taat. 这个大会的成功， Maka keberhasilan dari konsili ini 君王的命令， adalah perintah dari seorang 君 kaisar, 王的命令， dan perintah dari kaisar ini. 教会的主教们为什么要顺从呢？ Mengapa para uskup pemimpin gereja itu mereka mau 因为他们 taat? 很奇怪， Ini merupakan hal yang 罗马 mengherankan. 帝国的君王不再逼迫基督教，竟然许可我们在首都开大会。
Mereka merasa heran mengapa Kaisar Romawi tidak lagi menganiaya kekristenan, bahkan mengundang kami untuk mengadakan konsili di ibu kota Romawi. 他们就顺服了。 Maka mereka pun taat. 顺服谁？ Taat kepada siapa? 顺服君王。 Mereka taat kepada Kaisar. 君王为什么许可基督教开大会？ Mengapa Kaisar mengizinkan kekristenan mengadakan 因 konsili? 为他战争成功了，他 Karena 感谢耶稣。 Karena dia sudah menang perang dan dia bersyukur kepada Yesus. 那么这个君王基督徒吗？ Lalu apakah Kaisar ini seorang Kristen? 还不是。 Belum. 为什么呢？ Mengapa 因为 demikian? 他认为耶稣基督帮助他，所以他感谢耶稣，许可大家开大会。 Karena dia merasa bahwa Yesus telah menolong dia menang perang, sehingga dia bersyukur kepada Yesus dan dia mengizinkan mengadakan konsili 但 ini. 是这些人感激他， Tetapi orang-orang ini bersyukur kepada 但是他 dia, 自己还没有信耶稣， tetapi dia sendiri belum percaya kepada 不过是 Yesus. 感谢耶稣施恩给他。 Dia hanya bersyukur Yesus telah beranugerah kepada 这 dia. 种情形，很多基督徒到现在还是这样的。 Keadaan seperti ini banyak didapati di dalam kehidupan orang Kristen 为 sekarang 什么 ini. 到礼拜堂教会呢？ Mengapa kita ke gereja? 因为我的病好了， Karena saya telah sembuh 因 dari 为上帝 penyakit. 给我生意成功。 Karena Tuhan menolong saya 那 berhasil 么 dalam 你真 usaha 正 saya. 信主吗？ Tetapi apakah sungguh engkau Hai, percaya Mio. kepada Tuhan? Belum. 这种情形就是君士但丁大帝属灵的状况。 Keadaan ini adalah keadaan kerohanian yang sesungguhnya daripada Konstantin 那么 Agung itu. 这个君士但丁皇帝什么时候信主呢？ Kapankah Kaisar Konstantin ini percaya kepada 他 Tuhan? 要再经过20年以后， Harus melalui 10 sampai 20 tahun 他 kemudian. 死以前的1个月， Yaitu 1 bulan sebelum dia 他 meninggal. 说我自己也要受洗了。 Dia mengatakan saya sendiri juga mau 所以 dibaptis. 我说君士但丁的更新， Maka saya mengatakan pembaharuan oleh Konstantin 一 ini 半是被动的， separuhnya adalah 一 pasif, 半是主动的。 separuh lagi adalah aktif. 神用恩典屈服了他， Allah telah dengan anugerah 最 menaklukkan 后 dia. 他用信心接受了耶稣基督。 Akhirnya dia baru dengan iman menerima Yesus 这个是 Kristus. 第4世纪发生的事。 Ini yang terjadi pada abad yang 君 keempat. 士但丁在325年以后， Setelah tahun 325 Konstantin ini, 越来越相信基督， dia semakin percaya kepada 那 Kristus. 基督教就当时发展得很快， Demikianlah kekristenan pada waktu itu berkembang dengan 但是 cepat, 危险也来了。 tetapi datang 为什 juga 么呢？ bahayanya. Mengapa 因为 demikian? 太容易做基督徒，有很多基督徒是假的。 Karena terlalu mudah menjadi seorang Kristen, maka banyak pula orang-orang Kristen palsu. 从前受逼迫，很多人怕做基督徒； Dulu karena dianiaya, maka banyak orang ketakutan menjadi seorang 现在 Kristen. 受欢迎，很多人马上就做基督徒。 Sekarang diterima, maka banyak orang langsung menjadi orang 这 Kristen. 么多人突然间信耶稣，他们的信心是真的吗？ Begitu banyak orang yang tiba-tiba percaya kepada Yesus, apakah iman mereka itu 有 sejati? 一些是假的， Ada sebagian itu 所以 palsu. 假基督徒混进教会里面以后， Maka demikianlah setelah orang-orang Kristen palsu bercampur baur masuk ke dalam 教 gereja, 会的纯真性就缺乏了， kemurnian daripada gereja itu pun sirna. 教会的本质就松懈了。 Esensi yang ada dalam gereja itu pun menjadi longgar. 许多称为基督徒的信心就虚假了。 Banyak iman orang-orang yang menyebut dirinya adalah orang Kristen itu semua 所 palsu. 以325年以后， Maka setelah tahun 325, 再过60年， 60 tahun kemudian, 上帝做了另外一个人带来的更新。 Allah melalui satu orang lagi yang lain mendatangkan 这 pembaharuan. 个人超越亚历山大大帝， Orang ini melampaui Alexander. 这个人超越君士但丁大帝， Orang ini juga melampaui Konstantin 这 Agung. 个人没有政治权柄， Orang ini tidak mempunyai kekuasaan 没 politik, 有国家的地位， tidak mempunyai kedudukan dalam 没有 negara, 军事的势力， tidak mempunyai kekuatan 但他有 militer, 最聪明的头脑。 tetapi dia mempunyai otak pemikiran yang paling cerdas. 这个人改变基督教， Orang ini mengubah 改 kekristenan, 变世界， telah mengubah 所以你 dunia. 全人类历史中间最聪明的28个人之一，这个是我自己定下来的。 Dia menjadi salah satu daripada 28 orang yang paling pintar. Ketetapan ini adalah saya sendiri yang menentukan. 我有一次把世界历史最聪明的160个人的名字排出来， Suatu kali saya mencantumkan 160 orang yang paling pintar yang ada di dalam 然后 dunia. 把其中不太重要的删掉。 Kemudian saya membuang orang-orang yang tidak terlalu penting dan dibuang terus. 剩下50-60个人， Sisa 50-60 再 orang. 把50-60个人中不太重要的再删掉。
删掉。 Kemudian dari 50-60 orang yang tidak terlalu penting pun saya pun 所以 buang lagi. 全世界历史，我认大概只有28个人是最聪明 Maka 的。 di dalam sejarah seluruh dunia saya anggap yang paling pintar hanya 28 orang 影响力最大的， yang mempunyai pengaruh yang paling besar, 无论是华人， baik itu kalangan 无 Tionghoa, 论是洋人， baik itu orang-orang barat, 无论是现代的人， baik orang modern, 无论是古代的人， baik itu orang kuno. 剩下28个人， Sisa 28其 orang, 中一个 salah satunya 就是今天要讲的 adalah yang saya mau sampaikan hari ini, 奥古斯丁。 yaitu Agustinus. 君士但丁以后， Setelah Konstantin, 过了几十年， puluhan tahun sesudahnya, 生了一个最聪明的人在世界上， telah dilahirkan seorang yang paling pintar di dalam 叫做 dunia ini, 奥古斯丁。 yang bernama Auguste. 奥古斯丁这个人生在哪里呢？ Di manakah Agustinus dilahirkan? 很讽刺的， Dan sangat merupakan sindiran, 生在非洲。 dilahirkan di Afrika. 如果你问非洲有聪明人吗？ Jikalau saudara menanyakan apakah ada orang pintar di 我 Afrika, 告诉你有。 saya katakan ada. 什么时候生的？ Kapankah dilahirkan? 第4世纪生的。 Yaitu dilahirkan pada abad keempat. 非洲北部有一些地方已经成为基督徒了。 Di bagian utara Afrika ada sebagian tempat sudah menjadi 基 kekristenan. 督的光一照耀以后， Setelah terang Kristus disinari ke 人 tempat 的 itu, 智慧就发展出来了。 maka hikmat manusia itu pun 那么这个 berkembang. 智慧是给敬虔人的。 Dan hikmat ini diberikan kepada orang-orang yang saleh. 圣经说，敬畏耶和华是智慧的 Hai Tuhan. 开端。The beginning of the wisdom is the fear of the Lord。 Alkitab mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan 那 hikmat. 么这个很有智慧的人生在非洲什么家庭呢？ Dan orang yang sangat berhikmat ini dilahirkan di Afrika. Dari keluarga manakah dia 生 dilahirkan? 在一个基督徒很敬虔上帝的女人。 Dilahirkan dalam satu keluarga di mana ada seorang ibu Kristen yang sangat hidup saleh kepada Tuhan. 所以你们做妇女的不要害怕， Maka kalian sebagai wanita janganlah takut. 你们做母亲的不要自卑。 Kalian sebagai ibu janganlah minder. 如果你真正敬畏上帝， Jikalau engkau sungguh-sungguh hidup takut kepada Tuhan, 上帝可能把最聪明的人从你的肚子生出来。 Tuhan mungkin sekali melalui rahimmu melahirkan seorang anak yang paling 虽然 pintar. 你养他们很辛苦， Meskipun engkau merawat, membesarkan mereka 他们 sangat susah, 以后的成就， tetapi keberhasilan di kemudian hari 上帝的作为， adalah karya daripada Tuhan. 为了上帝的荣耀， Demi kemuliaan Tuhan, 透过卑微的事你产生出来。 melalui wanita-wanita yang hina ini telah bisa dihasilkan. 奥古斯丁从哪一个母亲的肚子生出来呢？ Dari rahim seorang ibu manakah Agustinus 他 ini 的母 dilahirkan? 亲叫做莫妮卡， Ibunya bernama 这 Monica, 是世界历史最重要的女人之一。 merupakan salah satu daripada seorang wanita yang paling penting dari kalangan wanita dalam dunia 莫妮卡 sejarah 一 ini. 生一世敬畏上帝， Monica seumur hidupnya itu hidup takut pada 过 Tuhan, 很圣洁、很敬虔的生活。 melalui hidup yang sangat suci dan hidup yang sangat takut 那 kepada 么她 Tuhan. 是弱小女子， Dan dia adalah seorang perempuan kecil yang 是 lemah 她的爸爸妈妈把她嫁出去， dan papa mamanya menikahkan 或 dia 者社会环境逼她结婚。 dan karena keadaan ekonomi masyarakat lingkungannya memaksa dia untuk 我 menikah. 不太清楚了解， Ini semua saya tidak terlalu jelas 但根 mengerti, 据我所读的，我所研究的， tetapi melalui semua analisa maupun yang saya baca, 莫妮卡的丈夫不是基督徒， suami dari Monica bukan seorang Kristen 莫妮卡的丈夫性情很烈， dan temperamen karakter daripada suami Monica itu sangat 常常喝酒发脾气。 sangat kasar dan seringkali minum minuman keras dan bertemperamen 但 tinggi. 这个男人是很聪明的人， Dan pria ini adalah sangat 这 pintar. 个男人娶了一个很敬虔、很优弱，但是很爱主的女人。 Dan pria ini beristrikan seorang yang sangat lemah tapi hidup sangat takut kepada Tuhan dan sangat saleh. 后来结婚以后， Setelah mereka menikah, 生下了一个男孩子， mereka melahirkan seorang anak 想 laki-laki. 不到是全世界历史最聪明的人之一。 Tidak disangka anak itu adalah salah satu anak yang paling pintar di seluruh 叫 dunia, 做奥古斯丁。 yang bernama 那 Agustinus. 这个母亲把这个孩子从小慢慢养大， Dan ibu ini membesarkan anak ini dari 这个 kecil. 孩子
子聪明过人， Dan anak ini terlalu pintar 18岁就做了大学教授， dan usia 18 tahun sudah menjadi profesor di universitas. 13、14岁就明白希腊人的修辞学 rhetoric， Dan umur 13-14 tahun sudah mengerti akan retorika daripada bahasa Yunani. 17岁就研究了斯多亚派跟 Epicurean 派的哲学。 Usia 17 sudah meneliti tentang filsafat daripada Epikureanisme dan Stoicisme. 你不要轻看女人， Maka jangan kita menghina kaum 女 wanita. 人可能生出影响世界、改变世界的人。 Seorang wanita mungkin melahirkan seorang yang sangat mempengaruhi dan mengubah dunia. 那么怎么样教这样的孩子很难？ Lalu bagaimanakah mendidik anak seperti ini sangatlah sulit. 孩子越聪明，母亲教的越辛苦。 Anak yang semakin pintar, maka seorang ibu mendidik dia pun semakin sulit 做 adanya. 母亲不要奢望， Tetapi jadi seorang ibu janganlah kecewa, 也不要 putus 自 asa, 卑感。 dan juga janganlah minder. 你的孩子多调皮，可能以后对世界贡献最大。 Seberapapun nakalnya anakmu, mungkin sekali di kemudian hari menjadi orang yang berkontribusi besar 你 bagi 的孩 dunia. 子怎么犯罪，可能悔改又变成最伟大的圣人。 Bagaimanapun anakmu itu berbuat dosa, tetapi kemudian hari kalau dia bertobat mungkin menjadi seorang yang sangat 这个 suci. 男孩子生在敬虔母亲的下面， Anak ini dilahirkan di bawah seorang ibu yang sangat takut pada Tuhan dan Butingwa. saleh. Tetapi dia nakal, 所以 tidak 妈 turut 妈 perintah. 苦死了。 Maka ibunya sangat susah 妈妈 hati. 好像背了很重的十字架，天天流泪， Ibunya seolah memikul salib yang sangat berat dan tiap hari bercucuran 为 air 他的孩 mata. 子这么败坏， Demi anaknya yang begitu nakal, 但是又这么聪明， tetapi begitu pintar 他 pula. 又欢喜又挂虑， Dia sukacita tetapi juga 他 khawatir. 又安慰又悲哀。 Dia terhibur tetapi juga sedih. 所以妈妈莫妮卡常常在礼拜堂一面听到一面流泪。 Maka Monica ibunya ini seringkali dalam gereja sambil mendengarkan firman Tuhan sambil dia mencucurkan air 有时候 mata. 聚会完了，大家回家，他不回家， Kadangkala setelah selesai kebaktian orang-orang pulang dia tidak 他就 pulang. 找到礼拜堂一个比较安静的角落，跪在那边一直祷告。 Dia mencari satu sudut yang lebih tenang di dalam gereja itu, dia berlutut dan berdoa di sana. 当然，他爸爸、她的丈夫不在身边， Sudah barang tentu suaminya tidak di samping 丈夫不信嘛， karena suaminya tidak percaya. 丈夫是外邦人， Suaminya adalah orang kafir, belum Sudah percaya.很聪明. Meskipun sangat pintar, 脾气很坏， tetapi temperamennya sangat 很 tidak 爱 baik, 生气， sangat mudah marah, 很爱喝酒， dan sangat suka minum 所 minuman 以呢 keras. ，这个女人很可怜， Maka wanita itu kasihan 她一 sekali. 直哭，一直哭。 Dia terus menangis. 有一天做礼拜完了以后， Suatu hari setelah selesai kebaktian, 大家回家了以后， setelah orang-orang pulang, 莫妮卡一个人跪在一个座位那边，一直流泪，一直流泪。 Monica seorang diri berlutut di tempat duduknya itu dan terus mencucurkan air mata. 牧师看大家回家了， Pendeta melihat semua orang sudah pulang 礼拜堂走一圈，巡视教会的状况， dan dia mengelilingi satu gedung gereja itu untuk melihat keadaan di sana. bukan satu gedung gereja itu。 Gereja itu. 后来发现有个女人， Kemudian dia menemukan ada seorang 跪在那 wanita 里。 dan berlutut di 她 sana. 说：“你名叫什么 Dia menanyakan siapa？” 我 namamu? 名叫莫妮卡。 Nama saya Monica. 你为什么在这里？ Mengapa engkau di sini? 我在祷告。 Saya sedang 你 berdoa. 为什么祷告一直哭呢？ Mengapa engkau berdoa terus 因为 menangis? 我很难过。 Karena saya sangat 你 sedih. 为什么难过呢？ Mengapa engkau sedih? 因为我有一个孩子很聪明，但是常常犯罪，不听话。 Karena saya mempunyai seorang anak, meskipun dia sangat pintar, tapi dia seringkali berbuat dosa dan tidak taat perintah. 那个主教对他说：“妇女， Kemudian pendeta uskup itu mengatakan kepada dia, wanita, hai 请 wanita, 坐下。 silakan duduk. ”他坐下， Kemudian dia duduk, 眼睛肿肿的， matanya bengkak 眼泪一直流出 dan 来。 air mata terus 主 mengalir. 教啊， Oh uskup, 我要怎么样呢？ bagaimanakah, apakah yang harus saya 我的 lakukan? 上帝会听我的祷告吗？ Apakah Allahku bisa mendengarkan 我的 doaku? 孩子会悔改信主吗？ Apakah anakku bisa bertobat dan percaya kepada 我 Tuhan? 还有盼望吗？ Apakah saya masih ada 他 pengharapan? 一面讲一面流泪， Sambil dia menyampaikan itu, sambil dia 那 mengalirkan 主 air 教 mata. 拍拍他的肩膀， Kemudian uskup itu menepuk 你 pundaknya. 用信心仰望主， Dengan iman bersandar kepada 你 Tuhan. 平平安安的回去了吗？ Pulanglah dengan damai sejahtera. 我回去了吗？我还没有得到解决， Tetapi saya belum mendapatkan penyelesaian 我 apakah 不 saya 知道 harus pulang. 上帝怎么带领我。 Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan pimpin 这 saya. 个主教讲一句话，请你 Kemudian 注意听啊！ uskup ini mengatakan satu kalimat, saudara dengarkan 我 dengan baik. 实在告诉你， Sesungguhnya aku katakan 一 kepadamu, 个孩子 seorang anak 需要母亲用这么多眼泪祷告，
他是不可能灭亡的。 Dan dia seorang ibunya dengan Seorang anak yang perlu seorang anak yang memerlukan seorang ibu yang begitu banyak air mata yang dialirkan dan berdoa untuk dia, dan dia tidak mungkin akan binasa. 上帝一定怜悯你， Tuhan pasti berbelas kasihan 上 kepada 帝 engkau. 一定听得到。 Tuhan pasti akan mendengarkan doamu. 有一天他一定悔改， Suatu hari nanti dia pasti bertobat. 现在 Maka mulai hari ini 平安回去吧， pulanglah dengan damai 用 sejahtera. 信心仰望耶稣， Dengan iman engkau bersandar kepada 他 Yesus. 必垂听你的祷 Dia 告。 akan mendengarkan doamu. 莫妮卡擦了他的眼泪， Monica mengusap air matanya. 站起来 Dia berdiri. 说谢谢， Dia mengatakan terima 他就慢 kasih. 慢离开了教 Dan 会 dia 去， pelan-pelan meninggalkan 但是呢 gereja. Tetapi 还没有解决， sebelum terselesaikan 因为孩 masalahnya, 子很不好， karena anaknya itu sangat jahat, 很调皮， sangat nakal, 很不听话， sangat tidak taat perintah, 敢喝酒， mau minuman 敢 keras, 犯罪， dan berani berbuat 敢做 dosa, 各样青年人所做勇敢犯罪的事情。 berani melakukan perbuatan dosa apapun yang berani dilakukan oleh seorang pemuda. 她是一个软弱的妇女， Dia adalah seorang wanita yang lemah. 她不是用毒打的办法， Dia bukan dengan cara memukul, 她是用悲哀、失望、流泪、痛苦的办法等候孩子悔改。 dia hanya dengan kesedihan, dengan kekecewaan, dengan putus harapan itu dia menantikan pentobatan daripada 她 anaknya. 能做的做了， Yang dia bisa lakukan dia telah 应 kerjakan. 该讲的话讲了， Yang dia harus sampaikan telah dia katakan. 应该指示教训的她做了， Yang dia harus didik, yang dia harus ajarkan dia telah lakukan 没有果效 semuanya. Tidak ada hasil 不 apapun. 久以后， Tidak lama kemudian 这个10几岁不到20岁的孩子 anak yang belasan tahun ini tidak sampai usia 20 tahun, 爱上一个女人， dia jatuh cinta kepada seorang 也不 perempuan 听劝， dan juga tidak menuruti 也 nasihat 不结婚， dan juga tidak menikah, 就跟她睡觉了。 dan dia kumpul kebun berhubungan 做 dengan 妈 dia. 妈的心像刀裂一样的。 Dan sang ibu itu hatinya seperti dipotong dengan 我 pisau. 这么敬虔侍奉上帝， Saya begitu hidup beribadat kepada Tuhan 我 dan melayani 的孩 Tuhan, 子这么败坏放纵， tetapi anak saya begitu mengikuti nafsunya, Wah, begitu ya jahat cuma dan rusak. Lalu saya harus bagaimana? 牧师的那一句话： Kalimat dari pendeta itu tadi, 平安依靠上帝。 dengan damai sejahtera bersandar kepada 你流 Tuhan. 这么多眼泪祷告， Engkau telah mengalirkan begitu banyak air mata dan berdoa. 这个孩子不会灭亡。 Anak ini tidak mungkin binasa. 我什么时候你答应我？ Oh Tuhan, kapankah engkau mengabulkan 什 permohonan 么时 saya? 候是要悔改呢？ Kapankah engkau membuat dia bertobat? 经过了大概将近10年， Setelah lewat kira-kira hampir 10 tahun, 当奥古斯丁自己差不多30岁的时候， ketika Agustinus kira-kira hampir usia 30, 突然醒过来， tiba-tiba dia tersadarkan, 突然变化， tiba-tiba ada perubahan 真佛更新了。 dan segala sesuatu ada 然后 pembaharuan. 他回到母亲面前， Kemudian dia kembali kepada hadapan 妈 ibunya. 妈，我悔改了， Mama, aku sudah bertobat. 我不再跟那个女人同居了。 Aku tidak lagi hidup bersama dengan perempuan itu. 她为我生了一个孩子， Dia telah melahirkan seorang anak untuk 她还 aku. 年轻，她有她的前途。 Dia masih muda, dia mempunyai masa depan dia. 我让她走出去， Saya membiarkan dia pergi. 劝她嫁给别人， Saya menasihati dia untuk menikah lagi dengan orang 我 lain. 不会再跟她同居了。 Karena saya tidak mungkin lagi untuk hidup bersama 我 dengan dia. 一定要自己奉献做传道人， Dan saya mau mempersembahkan diri menjadi seorang hamba 一 Tuhan. 生一世不娶， Seumur hidup saya tidak lagi 为她 menikah. 祝福， Saya memberkati 给 dia 她嫁好丈夫， supaya dia mendapatkan suami 给 yang 她一 baik, 生可以好好生活。 supaya dia seumur hidup bisa melalui hidup yang 那么 baik. 孩子怎么样呢？ Lalu bagaimanakah dengan 就孩 anak? 子就归我， Anak ini akan ikut 是 saya 我跟你同居，害你生了孩子， karena saya berhubungan dengan dia, maka melahirkan anak ini. 我有这个责任把他养大。 Saya mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anak 你 ini. 走你的吧。 Dan engkau pergilah. 所以这个女的就再嫁了。 Maka demikianlah perempuan itu pergi menikah 奥 lagi. 古斯丁就决定很痛苦的过孤身直到死，仰望上帝。 Dan Agustinus dengan susah payah melalui kehidupan seorang diri bersandar kepada Tuhan sampai dia 他 dipanggil 要慢 Tuhan. 慢把这个孩子养大。 Dan dia juga membesarkan anak ini. 很可惜， Tetapi sayang sekali, 过几年以后， beberapa tahun kemudian, 他可能没有办法养他， mungkin dia tidak bisa membesarkan, 可能他没有经验， mungkin dia tidak berpengalaman, 可能有其他的原因。 mungkin ada alasan yang lain. 这个孩子死了， Anak ini meninggal. 他很悲痛的 Dia 把孩 sangat 子埋葬了以后， Dia sangat sedih dan setelah 他 dimakamkan, 说：“上帝啊，我专心
忠心恒久到死做你的仆人。 Dia mengatakan, "Oh Tuhan, aku akan sepenuh hati, aku dengan setia taat kepada Engkau sampai mati melayani 他 Engkau." 就研究圣经， Aku mau meneliti Alkitab, 研究神学。 meneliti teologi. 他有一次读到罗马一个文学家叫做 Cicero， Suatu kali dia membaca dari seorang sastrawan Romawi bernama Cicero, 是主耶稣同时代的一个人。 adalah seorang yang sejaman dengan Yesus. 有一句话说， Ada satu kalimat yang 人 mengatakan, 一生的价值 dan nilai hidup seorang manusia 在乎追求真理， itu tergantung kepada tuntutan dia kepada kebenaran. 永不厌烦的学习 Dan 深思，那就是人生最大的目的。 Dan selamanya tidak bosan untuk belajar dan menuntut, dan itulah tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. 奥古斯丁就说：“我要一生追求真理， Agustinus mengatakan, aku mau seumur hidup menuntut 我 kebenaran, 要一生沉思默想。 aku mau seumur hidup merenungkannya. 他就变成一个爱真理、求真理的人。 Maka dia berubah menjadi seorang yang menyukai kebenaran dan menuntut akan kebenaran pula. 1700年以后的21世纪， Abad ke-21 tahun setelah 1700 tahun berselang, 我们回头看来， ketika kita melihat ke belakang, 奥古斯丁对基督教的贡献太大了。 kontribusi daripada Agustinus bagi kekristenan itu terlalu besar. 一个神学家，又是基督教哲学家。 Dia adalah teolog pertama dari kekristenan, tetapi juga adalah seorang 比如 filsuf. 说，他是唯一对圣经、敬虔、信仰、对哲学思考精通理性的人。 Dia adalah seorang yang sangat berrasio, yang sangat mendetil meneliti tentang teologi, tetapi juga filsafat 他在 kekristenan. 全世界知识历史里面， Maka di dalam pengetahuan, di dalam sejarah dunia ini, 是唯一沟通神学跟哲学的思想家。 dan dia adalah seorang teolog dan juga filsuf yang bisa menggabungkan ini 整 semua. 个世界追求知识的路线，把它定下来了。 Dan dia menetapkan semua jalan untuk menuntut ilmu yang ada di dalam dunia 基督 ini. 教的合理性在世界上建立起来了。 Dan dia telah menetapkan rasionalitas daripada kekristenan. 把世界最高的知识跟基督的信仰和谐起来了。 Dan dia mengharmonisasikan kekristenan dengan sejarah, 他不是 Dengan- intellect， dengan orang-orang intelek. iman Kristen dan intelektualitas digabungkan menjadi itu，它也深深影响了我。 Dan dia sungguh juga secara mendalam telah 所以 mempengaruhi 在 saya. 中国历史里面， Maka di dalam sejarah 我 Tiongkok, 是一个传福音， saya adalah seorang yang mengabarkan Injil, 也说服最多知识分子的传道人。 dan juga adalah seorang hamba Tuhan yang paling banyak meyakinkan orang-orang 因 intelektual 为 tentang iman. 这个路向 Karena orientasi ini， orientasi ini, 所以我在伦敦、纽约、Pittsburgh， 在这个洛杉矶、圣地亚哥、温哥华，世界各地的大学讲道，令很多人归主。 dan di banyak universitas yang terkenal di dunia, baik itu di London, di Pittsburgh, di New York, di banyak tempat di Amerika, di Kanada, saya mengabarkan firman Tuhan dan banyak orang yang percaya 有 kepada 的 Tuhan. 人唐牧师讲哲学、讲历史，根本很少讲圣经。 Ada 我 orang 不 yang 要跟人辩论， Ada orang yang mengkritik Patong banyak membicarakan tentang sejarah, tentang filsafat, tidak membicarakan tentang Alkitab, tapi saya tidak mau berdebat dengan orang-orang 上 seperti ini, 帝借着我 karena Allah melalui 跟 saya 我所定的路线， dan dengan jalan yang saya 我 tetapkan 讲 ini, 道的风格， cara model saya 我 berkhotbah 对知识分子的负担， dan beban saya terhadap kaum intelektual, 我做了布道家、神学家没有做到的事情。 saya telah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh seorang pengkhotbah ataupun seorang teolog. 我只忠心的在上帝面前走完我的道路。 Saya hanya mau dengan setia menyelesaikan tugas yang Tuhan amanahkan di dalam hidup saya ini. Pada waktu saya 我 lansia, 们走了几十年的神学， kita telah melakukan pelayanan teologi 突 selama 然 puluhan tahun, 我们创立了加尔文大学， dan sekarang kita telah mendirikan sekolah Universitas Woman- Calvin. 研究了几十年的哲学。 Kita telah meneliti filsafat secara dalam puluhan 现 tahun, 在我们建立文化还有事业文化的这个学院， dan sekarang kita telah
mendirikan sekolah kebudayaan pula, 把这些结合起来。 dan kita akan merangkumkan ini semua 基督教不被知识分子所丢弃，也不被科学家所轻看。 agar supaya kekristenan tidak dihina atau dibuang oleh kaum intelektual Saya- ataupun kaum 我也讲最后一段， filsuf. 那剩下的下个礼拜再讲。 Saya akan membicarakan bagian terakhir dan sisanya dilanjutkan minggu depan. 奥古斯丁带来的更新， Pembaharuan yang didatangkan oleh 跟 Agustinus, 从前亚历山大、君士坦丁带来的更新不同在哪里呢？ di manakah perbedaannya dengan pembaharuan yang didatangkan oleh Alexander maupun Konstantin? 亚历山大的更新是神促进他的， Pembaharuan oleh Alexander itu karena dirangsang oleh Allah, didorong oleh Allah. 君士坦丁带来的更新是被动跟主动的。 Dan pembaharuan oleh Konstantin itu pasif dan juga aktif. 奥古斯丁带来的更新是知识的跟信仰的。 Dan pembaharuan oleh Agustinus adalah secara ilmu pengetahuan dan iman. 所以，当基督教传下这2000年来， Maka ketika kekristenan diwariskan, diturunkan selama 2000-an 如 tahun 果 ini, 没有亚历山大， jikalau tidak ada Alexander, 希腊文很少人认识； maka bahasa Yunani jarang sekali orang bisa 如果 kenal. 没有君士坦丁， Jikalau tidak ada Konstantin, 罗马帝国一直杀基督徒； kerajaan Romawi terus membunuh orang Kristen. 如果没有奥古斯丁， Jikalau tidak ada Agustinus, 基督徒的头脑傻傻的不进到理性的了解地步。 maka otak orang-orang Kristen itu akan terus menjadi bodoh, tidak masuk ke dalam rasionalitas. 今天基督教不是得到了一大堆的农民、草根人士或者非知识分子的信仰。 Hari ini kekristenan bukan saja mendapatkan orang-orang yang di akar rumput, orang-orang petani, orang-orang yang rendahan 基 seperti 督 itu. 教已经得了世界最高学府、最有学问、最有头脑的人所相信的基督教。 Tetapi kekristenan juga telah menaklukkan otak-otak yang paling intelektual yang ada di dunia. 功劳在哪里？ Di manakah kontribusinya itu? 奥古斯丁。 Ada pada 所以 Agustinus. 奥古斯丁带来的更新， Maka pembaharuan yang didatangkan oleh Agustinus 不是用政治势力， bukan dengan kekuatan politik, 不是用君王的权柄， bukan dengan kekuasaan daripada seorang raja, 功劳、公心使人伏在真理下面。 tetapi dengan rasio, dengan hati yang bisa ditaklukkan supaya orang bisa takluk di bawah kebenaran. 感谢上帝。 Kita bersyukur kepada 今天的 Tuhan. 两种教会， Hari ini ada dua macam 一 gereja. 种是只骗傻瓜的人，向他们信耶稣； Yang satu macam adalah orang yang seperti orang bodoh, hanya membuat mereka percaya kepada Yesus. menipu orang yang tidak ada pengetahuan supaya jadi Kristen。但是另外一种基督教， Tetapi ada semacam lagi kekristenan, 就从奥古斯丁得到更新， yaitu mendapatkan pembaharuan melalui Agustinus 说 ini, 服知识分子， bisa menaklukkan kaum intelektual, 敲打骄傲的人， bisa memukul orang yang sombong, 把他们降卑下来，变成真正的基督徒。 merendahkan mereka menjadi seorang Kristen yang sejati. 感谢上帝。 Kita bersyukur kepada 下 Tuhan. 个礼拜 Minggu depan, 我要讲奥古斯丁从圣经里得到的知识，怎样改变基督教的信仰。 saya akan membicarakan bagaimanakah Agustinus melalui Alkitab mendapatkan pengetahuan dan mengubah kekristenan itu. 奥古斯丁以前基督徒信的圣经是怎样的？ Bagaimanakah Alkitab yang sebelum Agustinus ini, apakah iman yang mereka percaya 奥古斯 itu? 丁以后，基督徒信的圣经是从怎样的理智去了解的？ Dan setelah Agustinus, bagaimanakah orang Kristen mengerti daripada Alkitab melalui rasio yang mereka 你要 miliki? 明白我所讲的这些道， Sudah barang tentu mau mengerti khotbah yang saya sampaikan seperti 你 ini, 需要有相当理智的本能， maka kita membutuhkan satu kemampuan yang sangat rasional 你需要有真正好好读书的人群。 dan juga kita harus ada kerajinan yang mau sungguh-sungguh 我 belajar 们更多明白信仰跟理性之间的结合。 sehingga kita bisa lebih mengerti antara gabungan daripada iman dan rasio kita 我 itu. 们也更新， Kita juga 我们 diperbaharui, 也变化， kita juga 我 berubah. 们就不是变成傻傻随便盲从跟从领袖的基督徒。 Maka kita tidak akan lagi menjadi seorang Kristen yang bodoh, yang hanya ikut-ikutan kepada pemimpin 我们 agama 成为 saja. 真正明白神的道的高潮，真正明白怎么把理性降服在上帝真理
之下的纯正信仰。 Tetapi kita akan menjadi seorang yang beriman, yang sungguh-sungguh takluk di bawah kebenaran, yang pada puncak rasio kita takluk kepada kebenaran 愿 itu. 上帝赐福我们。 Kiranya Tuhan memberkati 我 kita. 们今天就讲到这里， Sampai di sini hari ini, 我们低头祷告， mari kita berdoa. 请胡信长老带领我们祷告。 亲爱的天父上帝，我们感谢你，借着你的仆人，你再一次把你的真理赐给我们。求主帮助我们，能够在我们有生之年，靠着主的灵的感动，我们能够好好的下功夫去阅读圣经，阅读其他的参考书，好叫我们对这一切的变化、这一切的改变，我们能够更加明白，以致我们能够更加成为一个好的基督徒，有见证的基督徒。 有贡献的基督徒，主啊，你求你帮助我们在有生之年，能够把这一切我们所学的分享给我们周遭的人，好叫我们的生命能够成为一个有美好见证的生命。求主赐福我们以后的道路。祷告，感谢，奉主耶稣的名，阿门。阿门。我们一同站起来， Mari kita 我们 bangkit 要 diri. 宣读我们的使徒信经。 Kita akan mengikrarkan pengakuan iman 现 rasuli. 在请传道上来带领我们。 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子， 因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死、埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天，坐在前人父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信 Aku 圣 percaya 灵， kepada Roh 我 Kudus, 信圣 gereja yang 公的 kudus 教 dan 会， am, 我信 persekutuan 圣徒 orang 相通， kudus, 我信 pengampunan 罪的赦 dosa, 免，我信 kebangkitan 真理复 tubuh, 活， dan 我信 hidup yang kekal. 阿 Amin. 门。弟兄姐妹，大家请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 这时候呢，我们要举行感恩奉献，我们一起来唱第4首的歌 Kita 《 akan 水宴重组》。 kita akan mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu pujian yang keempat, Siapa Ikut Tuhan. Siapa ikut Tuhan jadi hamba-Nya? Siapa mau membawa jiwa padanya? Siapa mau mensaukan kemuliaan?
姐妹同学为我们做奉献祷告。 Mahasiswi kita Wang Qingqing akan pimpin doa persembahan. Bapa, kami bersyukur dan memuji Engkau 让我们在历史上看到你奇妙更新的作为。 sehingga kami melihat karya Tuhan yang ajaib tentang pembaharuan dan perubahan dalam sejarah. 天父，我们请求你在这个时代继续来做更新的工作， Kiranya Tuhan dalam zaman ini terus melakukan pembaharuan dan perubahan. 让我们基督徒的心思意念、行为举止也不断的被你的话语所更新。 Biarlah hati dan pikiran kami seorang Kristen juga terus-menerus diperbaharui dan diubah oleh firman Tuhan. 天父，我们请求你继续来带领我们的教会来征战， Tuhan, kami mohon Kau terus memimpin gerejamu untuk berperang, 来得你的百姓， untuk memenangkan jiwa, 拓展你自己的国土， untuk memperkembangkan kerajaan Tuhan, 使上帝的名得到荣耀。 sehingga nama Tuhan dimuliakan. 天父，我们也请求你 Oh Bapa, kami juga mohon, 来悦纳我们一点点的奉献。 terimalah persembahan kami ini. 我们深知我们所拥有的全是从你而来， Kami tahu segala sesuatu yang kami miliki datang dari Tuhan. 帮助我们挪去自私的心， Tolong kami ya Tuhan untuk mengenyahkan sifat egois kami. 为着你的国度，为着他人的需要，我们摆上自己， Demi kerajaan Tuhan, demi kebutuhan orang lain, kami boleh menyerahkan diri kami. 也献上我们的金钱、时间和恩赐。 Dan kiranya kami juga menyerahkan uang dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. 谢谢主的恩典， Terima kasih atas anugerah Tuhan, 让我们在各样的圣工当中有份。 sehingga kami boleh berbagian dalam berbagai pelayanan. 听我们祷告，奉耶稣基督的名求。阿门 Dengarlah seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 阿门。我们仍旧站立，我们一起来唱三一颂，来荣耀我们的三位一体真 Kita 神。 tetap berdiri, kita menyanyikan lagu doksologi untuk memuliakan Allah Tritunggal.从上帝而来的祝福。 Kita menerima berkat yang dari Tuhan. 愿爱的源头的上帝， Kiranya Allah sumber kasih 在你们任何的境况还有境遇， dalam segala keadaanmu dan pengalamanmu, 使你们更依靠他。 supaya engkau lebih bersandar kepada Dia. 愿为你们牺牲的主耶稣基督， Kiranya Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya untukmu, 使你们过实际的生活来荣耀他。 sehingga engkau boleh melalui hidup yang menyangkal diri untuk memuliakan Dia. 愿感动你们的圣灵， Kiranya Roh Kudus yang menggerakkan engkau, 使我们不效法这世界， agar supaya kita tidak lagi ikut serupa dengan dunia. 本你们心意更新而变化， Biarlah engkau senantiasa diperbaharui dan diubahkan, 从今时到永永远远。 mulai hari ini sampai selama-lamanya. 阿门。 Amin.弟兄姐妹，大家请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 默祷，上帝赐福你们。 Saat teduh dan kebaktian selesai, Tuhan memberkati.